Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nusalli wa nusallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha. Antini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'. Sidang jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab Penawar Bagi Hati. Muka surat 60. Tujuh puluh apa? Dah, tanda. Ibu-ibu ada tanda tak? Muka surat apa? 70. Ada tanda. Bulan depan, bulan lepasnya, bulan lepas ni kan. Ada ibu-ibu tanda tak? Tujuh puluh apa? Bab yang ke-3 pada menyatakan zuhud. Dah habis belum? Sabar. Bab yang ke-4 pada menyatakan sabar. Kan? Pada bab sabar. Betul? Sabar kan? Lepas tu, sabar ni dah baca belum? Dah baca sikit. Sabar itu 3 peringkat. Situ kot. Surat 76. Betul? Muka surat 76. Ya. Ketahui oleh musabar 3 peringkat. Okey. Muka surat 76. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharaini amin. Kita dah bincang tentang sabar. Apa itu sabar? Ulang sikit, apa itu sabar? Sabar kata ulama, menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tidak disukainya. Bukan buang sifat marah, bukan buang terus sifat marah, kawal diri, mengawal diri. Dan sabar itu juga menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, pun makna sabar juga. Yang pertama, kata ulama, sabar itu menahan diri daripada marah.
kepada sesuatu apabila berlaku sesuatu yang dia tidak suka. Yang dia tak suka. Tapi tak boleh dia tidak marah pada sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Benda yang Allah Ta'ala tak suka, yang Nabi tak suka, dia kena marah. Yang dia tu tak suka, tak apa. Jadi kalaulah marahnya itu bertepatan dengan apa kehendak Allah, memang di tempat pada sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri marah, dia tak marah, tak kena. Itu bukan sabar. Itu dayus. Sebab itu berbeza. Kita hendaklah sabar, tapi kita tak boleh dayus. Tengok sekali macam sama je. Tapi nak beza, susah. Antara sabar dengan dayus. Isteri kutuk-kutuk kita, kita boleh sabar. Tapi bila isteri kutuk agama, kena bangkit. Kena pertahan. Bagi tahu, I boleh sabar, tetapi I tidak dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang sabar, Allah Ta'ala bagi pahala bi ghairi hisab. Kau kutuklah aku tak apa. Katalah aku tak apa. Tapi jangan kata agama. Tapi jangan lawan perintah Allah. Kita minta air, dia tak bagi, boleh sabar lagi. Kita boleh buat air, ya tak? Yang buat air teh yang tak nak. Buat air kopi ginseng kali. Nyampah. Relax. Tak apa, kita bangun buat sendiri kopi ginseng. Tongkat Ali ke apa. Yang sembahyang. Buat apa sembahyang? Buat apa sembahyang? Oh tak apa. Jangan. Dah sembahyang belum? Kok aku lah? Surga kan masing-masing. Abang-abang, saya. Lain macam bunyi. Tak takut ke dengan Allah Ta'ala? Tak takut ke dengan siksa Allah? Tak takut ke dengan siksa kubur? Mana ada siksa kubur? Nasihat sampai peringkat marah dan sampai peringkat kalau perlu dan memberi faedah, pukul, boleh pukul. Tetapi elak, jangan di muka. Elak kalau boleh, nak macam mana? Kalau boleh. Tapi kalau sikit-sikit, nak macam mana? Ya, celupa dengan mak, kan? Kata kita boleh tahan lagi. Kalau celupa dengan mak, kan? Pandai-pandailah. Kalau rasa dah banyak kali, dah kena belakang tu dah banyak kali dah. Cuma penampar je belum. Apa lagi? Tampar. Kan? Maknanya kena belakang tu banyak kali, dah pukul tu banyak kali. Cuma penampar je belum. Tapi biadab dengan mak kita. Tengok hikmah. Ayang pukul belakang dah banyak kali dah ni. Nampak tak ada kesan? Cuba sekali. Baik. Kadang-kadang kita yang dapat isteri baik-baik ni tak, ya tak? Rasa takkan nak kena sampai tampar kot. Kadang-kadang isteri kita bagi tahu je dia dah faham. Ya, isteri kita yang mengaji, isteri kita yang dah dididik oleh mak bapak dia. Tapi ada perempuan yang pesen macam ni. Yang pesen celupa. Orang panggil mulut tak ada insurans. Ikut dia nak kata. Keluar semua. Maki-maki ni biasa bagi dia.
Ya. Pernah, ini pengalaman sikit lah, pengalaman. Ada budak saya lari. Kemudian saya nak suruh budak seorang lagi ni, kawan dia juga tapi dia tak lari, pancing. Dan dia telefon bagi tahu dia pun lari. Jadi dia telefon lah kawan dia, aku pun lari juga ni. Kau kat mana? Aku nak ikut kau. Bodoh. Oh, dia keluar bodoh. Setan. Keluar. Dia cakap biasa tu keluar setan maki babi biasa. Ush. Dia sama dia biasa, geng. Rupanya bagi setengah-setengah, ya, setengah-setengah orang perkataan tu biasa. Keluar perkataan maki-maki tu biasa. Jadi bilalah, ya, dah berkahwin, biasa juga, terlajak juga. Dan sebahagiannya tu tak perasan tu keluar perkataan bodoh tu. Maaf kalau ada orang Terengganu. Ya. Saya umur 16 tahun saya pergi belajar di Terengganu ke Mamang. Maaflah nak cerita sikit ni. Mula-mula pergi tak tahan juga. Ya. Kena bodoh ni biasa tu. Bodoh. Kita kat rumah tak biasa dengan bodoh-bodoh ni. Tapi kat sana bodoh, binatang, bodoh. Aduh. Pengalaman. Jadi bila 4 tahun tu dah biasa. Rupanya dah biasa, memang biasa disebut. Kataan bodoh. Sikit bodoh. Lepas tu pergi Thailand, Patan ni. Lagilah. Maki-maki ni biasa. Budak-budak dia lah. Budak dia yang lepasan sekolah Siam tu. Baru nak masuk pondok tu. Cakap dia pompak biasa. Baik. Jadi jaga-jaga. Ya, kita belum dapat menantu. Kan? Dapat isteri yang baik, alhamdulillah. Tak biasa sebut benda macam tu. Anak kita dapat isteri yang popak biasa, pedih, ya. Sabar. Nak ceritanya, sabar hendaklah, ya, kita kawal emosi kita. Dalam perkara yang kita tak suka. Tapi dalam perkara yang agama tak suka, yang Allah tak suka, yang Rasul tak suka, kena bersuara. Jadi bukan orang yang baik tu yang tak pernah marah tu baik. Anak tak sembahyang pun diam. Bapak saya baik betul. Bukan baik, dayus tu. Ibu-ibu ya, kalau dapat suami yang tak pernah marah langsung, isteri sembahyang ke tak sembahyang, isteri dedah aurat, buka aurat pun buat dek je. Bang, tak marah bang? Tak apa, sabar. Itu bukan sabar, itu dayus. Jadi orang yang baik ni ialah yang mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar bukan dia tidak marah. Ya. Dia marah pada tempatnya. Memang susah, ya. Bukan mudah. Sebab itu orang yang sabar ini mendapat pahala yang bighairi hisab, pahala yang tidak ada kira-kira. Banyak pahalanya. Baik. Jadi sabar itu mengelakkan diri daripada banyak mengadu dengan lidah kepada yang lain daripada Allah. Ngadu dengan Allah. Bukan tak boleh ngadu dengan suami. Boleh dengan suami. Nak menyelesaikan masalah kena bagi tahu suami. Dengan Tok Qadhi. Niatnya ialah untuk nak menyelesaikan masalah.
Jadi bukan nak mengadu-ngadu pada orang yang bukan tempat untuk kita nak mengadu. Itu dah masuk tak sabar. Itu termasuk mengeluh. Pada jiran mengadu, pada orang datang mengadu, semua nak mengadu. Nak ngadu hal suami, mengadulah pada bapa mertua, ayah kepada suami. Maknanya niatnya supaya ayah kita panggil suami bagi tahu. Atau kepada guru suami atau pada orang yang disegani oleh suami. Itu maknanya mengadu yang kena pada tempatnya. Tapi kalau setiap orang datang dia mengeluh hal suami dia itu, mengadu hal suami dia itu, mengadu yang tak kena pada tempat, dipanggil mengeluh. Baik. Itu makna yang kedua. Sama juga, itu pun sabar juga. Kalau boleh kita tahan lidah kita daripada mengadu-ngadu. Jadi kalau nak mengadu, mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah, tapi bagi dengar suami. Suami pula mengadu dengan Allah, bagi dengar isteri. Ya, mengadu dengan Allah, tapi biar dengar istrinya. Sembahyang kat bilik sebelah ke, kuat sikit. Biar dengar isteri. Doa tu kuat sikit, mengadu dengan Allah. Baik. Dan kata Imam Al-Ghazali, hakikat sabar itu ialah tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Tetap hati pada masalah agama. Dan padamkan lawan pada masalah yang dikehendaki oleh nafsu. Itu sabar. Nafsu kata begini, agama kata begini, lawan. Lawan nafsu, ikut agama. Sabar. Itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Matan Al-Arba'in. Okey. Ulang balik pasal kita nak sebut, nak cerita malam ini tentang peringkat sabar. Ketahui dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat, 3 peringkat, 3 martabat. Yang pertama, pangkat yang lebih tinggi, yang tertinggi dan lebih kuat. Bahawa menghinakan ia, menganggap remehlah ia akan yang menyeru kepada keinginan. Hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Dan tiada dapat sampai kepada ini peringkat, ini pangkat, ini kedudukan, melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Kerana sungguh-sungguh Allah Ta'ala bagi piau-piau punya ujian. Piau-piau punya. Kau-kau punya kena. Kan? Tengok Jackie Chan. Kan? Guru dia bagi kau-kau punya. Kan? Nak senang faham. Sebab tu dia boleh kuat, kental, sabar, hebat. Pasal ujiannya kau-kau. Itu Jackie Chan yang kita mudah tengok, kan. Rasul-rasul, sebab tu dia namakan ulul azmi. Allah Ta'ala bagi ujian daripada sejak kecil lagi. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil lagi, ayah dah meninggal, tak pernah tengok ayahnya. Kecil lagi, mak meninggal, kemudian duduk dengan atuknya, kemudian atuk pula meninggal. Umur yang muda, ya, kahwin, kemudian tak dalam keadaan tengah-tengah berjuang, isteri pula meninggal. Kemudian diuji, dicoba, ya, pakcik sendiri yang menentang. Ya. Cobaan-cobaan, ujian-ujian, tengok. Tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, ugutan-ugutan. Oh, terus. Tak habis-habis. Sebab itu,
Di peringkat ini, peringkat orang yang sabar yang tinggi ini, dia akan mendapat ujian dan dia bertahan sungguh-sungguh. Ujiannya kuat dan dia bertahan dengan ketahanan, kesabaran yang sungguh-sungguh. Ya, bukan mudah lah. Nak ceritanya bukan mudah lah. Dia kalau tak diuji tak jadi. Kapal, bot, kalau di darat dia tak pernah turun ke laut, tak tahu hebat tak hebat, kan? Tapi kalau sudah di lambung ombak, baru tahu hebat tak hebat. Kan? Macam MH370 kan. Canggih kan? Bukan tak canggih, canggih. Yang teori kata terbakar asap masuk kok apa bilik pilot tu, kalau menurut pegawai-pegawai MAS itu tidak diterima teori itu. Sebab tadi saya mengajar di Kagu, pegawai-pegawai MAS banyak kawan-kawan anak yang ikut mengaji kan. Asalnya minta suruh sembahyang jenazah, sembahyang jenazah ghaib. Tapi bila ada fatwa kata belum boleh dikatakan belum masuk waktu lagi lah. Sembahyang jenazah tu belum masuk waktu lagi, pasal masih lagi belum zon pun belum lagi, masih 50-50. Bagi orang yang pakar ni masih lagi belum ada bukti mengatakan sudah almarhum. Mereka yang tu sudah dianggap meninggal belum lagi. Kalau dah jumpa, ya, adalah tu menurut pakarnya. Kita pun tak payah nak tu lah. Cuma belum lagi lah. Jangan ada yang buat sembahyang ghaib dulu. Saya dapat telefon malam tadi kata nak suruh buat sembahyang ghaib, tapi bila ya, pihak pegawai MAS tu pun kata memang masih belum yakin lagi. Belum ada keyakinan. Benda tu pun katanya belum sampai ke Malaysia lagi. Cuma maklumat gitu je. Belum ada pegawai yang tengok objek tu apa objeknya tu. Baik. Nak cerita apa tadi ya? Canggih tadi ya. Canggih tadi tu. Nak ceritanya kata canggih. Punca daripada orang sabar ni dia kena uji kuat. Macam pegawai MAS tadi dia kata tak mungkin ada berlaku kebakaran sehingga menyebabkan asap masuk dalam kapal terbang. Dia kata tak mungkin sebab dalam ketinggian tu tidak ada oksigen, memang tak akan terbakar. Dan kalau terbakar sekalipun dia ada alat pemadam yang automatik terus dipadamkan kalau terbakar. Dikatakan tayar terbakar apa semua asap mas. Dia kata tak mungkin. Wallahu a'lam. Nak kata canggih tak canggih, tapi nak kata canggih macam mana pun tak dijumpai. Hebat macam mana sekalipun. Baik. Nak ceritanya, ya, poin kita sini ialah pengajarannya orang yang sabar ni dia kuat ujiannya. Kena uji. Sebab tu orang yang tinggi dalam akademik sampai peringkat PhD, ya, doktor falsafah dan sebagainya, dia banyak kali ujian. Dia banyak ikut ujian. Kan? Pakar-pakar pun macam tu. Ni pakar pilot apa semua, tengok berapa kali dah dia buat penerbangan, berapa ribu jam, berapa ratus jam. Nak hebat tak hebat. Kalau belum diuji, jadi kesabaran gitu juga. Ya. Jadi mereka-mereka yang Allah Ta'ala bagi ujian hebat-hebat dan dia boleh bertahan, maknanya Allah Ta'ala nak bagi dia sifat sabar. Tengoklah banyak mana ujian. Tadika ke, PMR ke, UPSR ke, SPRA ke, SPM ke. Tengok ujian bertahap-tahap. Jadi
Disebut peringkat yang pertama ni, yang peringkat yang lebih tinggi, yang paling tinggi, maka dia boleh menganggap enteng, menganggap remeh akan yang menyeru kepada keinginan, dan tiada ada tinggal baginya kekuatan, dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama masanya bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat termasuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahawasanya mereka berkata, orang-orang yang istiqamah ni, orang-orang yang sabar ni, apa kata mereka? Tuhan kami Allah Ta'ala. Dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Artinya mereka mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Kemudian melazimkan mereka itu akan taat. Terus istiqamah. Melazimkan ni mana istiqamah. Menetap dan bersabar atas pendirian, atas keimanan Allah sebagai Rabbuna, Allah sebagai Tuhan kita. Terus istiqamah. Jangan sekejap Allah, kejap bila kena uji, bukan lah. Dah bomoh pula. Patutlah tak percaya dengan Harundin, ya tak? Tak percaya, kata makin diejek-ejek lah. Jual air jampi lah apa. Rupanya dia percaya dengan Raja Bomoh. Pecah rahsia. Mukanya ramai yang percaya, pegang dengan Raja Bomoh ni. Sehingga mengaku dia ya, sebagai Bomoh Koprat. Kata Jawanya Bomoh Koprat Kapret. Keparat pula tadi. Koprat, kapret, keparat. Nak kata keparat tu betul juga. Pasal buat malu orang kita. Buat malu Malaysia. Kan? Tu kalau orang Malaysia pergi mana-mana. Orang duk tanya, mana tu Bomoh? Malu. Hebat. Lepas tu tak agak-agak buat bakul kuih lah tu. Hantar kuih. Buat kelapa 2 biji. Baik. Kena terus istiqamah lah. Yakin dengan Allah Ta'ala lah. Jangan sekejap yakin, sekejap tak yakin, sekejap yakin, sekejap tak yakin. Yakin dengan Allah terus. Bila berlaku macam ni, terus pergantungan dengan Allah. Ni tak ada, lambat. Itu pun setelah orang buat itu, buat ini, barulah. Dari awal lagi merasa hebat peralatan yang ada. Mana? Yang kata kapal selam beli mahal-mahal juta-juta, mana? Kan? Tak boleh nyelam. Takut nak nyelam, takut tak timbul. Takut menyelam terus. Kata canggih sangatlah, nak ceritanya kata canggih apa semua hebat. Dah berapa belas hari dah. Masih tak dijumpai. Kalau peralatan canggih-canggih ni membawa kita kepada Allah, tak apalah. Kan? Bawa pada Allah. Usaha ikhtiar kita buat semaksimal mungkin. Di waktu yang sama buat sembahyang hajat. InsyaAllah, sebut insyaAllah. Ni tak ada pernah sebut insyaAllah. Memang tak biasa sebut insyaAllah pun. Kan? Tengah-tengah dapat musibah macam tu, buat pula konsert. Dah tambah lagi mati 6 orang. Lepas tu tak habis lagi, nak buat pula di Sepang. Di F1. Kata hari ini dibatalkan. Itu pun setelah teruk lah kena katnya. Malu. Kalau tak berlaku yang mati di konsert yang pertama tu dulu. Buat tu.
Menurut laporan kata banyak tu player-player dunia nak dibawa tu. Oh. Ya. Dibatalkan pun tak dapat pahala lah tu. Tak dapat pahala sebab dibatalkan bukan kerana Allah pun. Dibatal tu pasal orang tekan dia, orang marah dia, itu je. Tak kerana Allah. Tak percaya lepas ni buat lagi. Mabuk lagi. Baik. Pengajaran kita hari ini ialah istiqamah. Terus hati kita bergantung dengan Allah. Sebut senang ya, tapi bukan mudah. Terus Rabbunallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, terus dalam hati. Apa saja berlaku, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Ini kena latih. Dan perlu ditanamkan oleh ahlinya. Ditanamkan asma Allah di dalam hati. Al-kalimatut thayyibah tu tanam dalam hati. Siapa yang mampu menanam ni? Inilah guru-guru mursyid. Guru-guru yang kenal Allah. Ditanamkan kalimat Allah di dalam hati sanubari. Barulah kita terus merasakan. Kita rasakan getaran itu. Sebab itu ikhwanul muslimin sanggup mati. Ya. Sanggup mati di tali gantung. Asy-Syahid Hasan Al-Banna sanggup mati. Dan matinya ditembak. Asy-Syahid Said Qutb mati di tali gantung. Dan banyak lagi pejuang-pejuang ikhwan yang sanggup mati. Pasal hatinya sudah ditanam asma Allah. Asy-Syahid Hasan Al-Banna ketika matinya darahnya mengalir bergema. Allahu Allah, 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 Allah. Sebati dah. Allahu Allah. Kita ni belum diuji kan. Kalau dah diuji tengok tahan ke tak tahan. Tengok tali gantung pun ngeri. Meremang pula. Cuak dah. Belum tali gantung tengok cota tu pun dah. Tengok kereta merah tu yang Pak Sembuh tu. Dah mencicit lari. Ya lari kena lari. Mengelak kan. Tapi mengari tu datang balik. Kata datang balik. Ceritanya. Istiqamah tak istiqamah. Lari, tu datang balik. Tak apalah. Jangan lari terus balik. Dah cuak lepas tu. Tak nak dah. Jangan. Dia kena. Ada lagi ke? Bila? Itu. Tengok ikhwan. Dituduh menyerang anggota polis. Ya, dihukum mati. 500 lebih. Berapa orang yang mati polis, sedangkan banyak rakyat yang mati. Bukan polis yang membunuh rakyat yang kena dakwa, bahkan yang membela rakyat yang kena bunuh tu yang kena hukum bunuh. Ini pengajaran bagi kita. Agak-agak sanggup ke tak sanggup. Yang dikatakan mereka-mereka yang berkata Rabbunallah summastaqamu, kemudian istiqamah terus berpegang teguh. Kalau kat surau di surau ni AJK-nya dulu, pengerusinya dulu, makmumnya tak apa, taqiyah. Makmumnya ya, kalau dah cuak takut tu boleh, masih boleh dimaafkan. Imam AJK surau no, tak boleh. Nak belok-belok tak boleh, kena terus istiqamah. Kalau saya di pondok straight. Kalau datang walaiyazubillah. Tapi kalau datang ujian kena fathbutu, tetap. Kalau saya di pondok tu mungkin budak-budak lain atau ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz tak boleh. Memang dah tak boleh. Ya, kalau yang besar-besar tu mungkin boleh lagi datang ya, mungkin nak dihukum bunuh ke apa ke dia boleh lidahnya tu mengaku, tetapi hatinya tetap boleh. Tapi kalau guru-gurunya tak boleh. Kalau di sini ni surau ni AJK tak boleh, apatah lagi tu imamnya. Kalau ustaznya sudah ya, taqiyah, istilahnya taqiyah, istilahnya mana lidahnya lain, hatinya lain, anak muridnya habis.
Dia lepas, hatinya terus. Tapi pengikutnya, ambil anyun. Ni. Qalu Rabbuna Allah, summa istaqamu, kena istiqamah. Hari ini. Sabar tak sabar? Kan? Orang dapat BRIM kan? Tak apa, ambil lah BRIM tu. Tapi hati kena tetap. Tapi ya, kalau peringkat sampai nak kena pergi pada pembesar-pembesar Quraisy tu kan? Itu dah menjatuhkan muru'ah. Tak payahlah. Tapi kalau tak pergi kepada pembesar-pembesar Quraisy tak apa. Kan? Masuk akaun tak ada masalah. Faham tu? Faham? Pembesar-pembesar Quraisy. Ketua-ketua bahagian, ketua-ketua cawangan, kan? Saja je nak tengok ustaz-ustaz tu untuk lantang sangat. Tengok diuji dengan BRIM, datang ke tak datang. Kan? Kalau di kampung saya ketua cawangan, no lah, tak apalah, tak dapat BRIM pun tak apa, tak kelaparan. Tapi hari ini masuk dalam akaun, silalah. Okey. Memang saja ditunggu tu. Ustaz-ustaz tu. Kita bertahan. Baik. Orang yang sabar di peringkat pertama ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Iaitu orang yang istiqamah menyatakan pendiriannya. Allah Tuhanku. Kemudian terus istiqamah. Apa sahaja ujian, apa sahaja cobaan, mehnah, tribulasi, dia tetap juga Allah Tuhan aku. Tetap juga bertuhankan Allah. Betul ke tak betul? Yang dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ke tak betul? Kita dah sebut satu hari 17 kali. Itu yang wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau, ya Allah, aku mengabdikan diri dan hanya Engkau aku mohon pertolongan. Betul ke tak betul? Dilaksanakan ke tak dilaksanakan? Atau ianya hanya sebagai untuk dilagukan, ya, di lidah-lidah, tetapi tidak ditanam di dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ke jadi hamba Allah persoalannya? Ya hamba Allah. Ya ke? Bila bertentangan kehendak Allah dengan kehendak anak, mana yang kita dulukan? Kehendak anak atau kehendak Allah? Apabila bertentangan kehendak Allah dengan kehendak isteri, kalau isteri tua bolehlah kita lawan. Cuba kalau kehendak isteri muda, Bapak boleh sebutlah, kehendak Allah Ustaz, isteri, iyalah, kena isteri umur lebih kurangan kita. Cuba kena isteri muda. Bapak-bapak belum kena coba, belum kena uji. Kalau diuji, saya tengah dalam ujian dan cobaan. Tu boleh sebut je, tapi belum juga berani mengatakan ya, belum, masih kadang-kadang tu belum dicoba. Bapak-bapak baru diuji satu, ya. Belum 2, 3, ya, dan 4. Masya Allah. Kena pula 4 boykot. Oh, Masya Allah. Kalau 3 boykot, tapi yang muda tak boykot, oh tak apa, mujur baru. Tapi kalau yang muda boykot, yang tua lah yang kau ujian. Kena yang 3 yang tu boykot, boykot. Memang tak kena dapat nafkah dan tak dapat giliran.
Pasal yang tua boikot. Cuba kalau yang muda boikot, giliran terus juga, datang juga pujuk. Enggak. Belum dicoba, ya tak? Kehendak anak dengan kehendak isteri dan kehendak keluarga, kehendak sanak saudara, kehendak diri bertentangan dengan kehendak Allah. Ayo. Kehendak siapa yang perlu didulukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul ke jadi hamba Allah? Dalam sembahyang dia sebut iyyaka, hanya engkau ya Allah aku menghambakan diri, aku mengabdikan diri. Itu dalam sembahyang, di lidah, tapi dalam pelaksanaan hari-hari kehendak bos, kehendak majikan, kehendak nafsu. Macam mana nanti kata jiran-jiran, macam mana kata sanak saudara, saudara-saudara semua datang ni. Macam mana nanti kalau tak ada sanding-sanding. Ginilah, kita ambil pertengahan, sanding jugalah tapi ya tutup aurat. Pelaminnya buat sendiri aja, tak payah yang bayar-bayar. Okeylah, paling kurang nak ceritanya. Setengahnya, hai seumur hidup sekali, biarlah bang, oi. Wallahu alam. Ini tak? Tepuk dada tanya iman masing-masing. Yang beratnya terlagi kadang-kadang, imam pun anaknya sanding juga, pelaminnya mahal. Jangan kira macam tu lah. Nazir masjid pun gitu. Anaknya kalau kahwin sanding. Alah ustaz tu ustaz yang itu disebut ustaz itu ustaz ini. EJK itu EJK ni. Yalah, janganlah sampai membazir. Pelamin sampai 10,000, 7,000. Masya Allah. Ala kadar lah. Bubuh langsir-langsir raya tu tak apa kan. Letaklah bunga-bunga apa semua. Orang tak tanya. Nak ambil gambar. Dulu. Ni langsir ni harga berapa ni? Apa ni pelamin ni harga berapa? Tak ada yang tanyalah. Tipu sunat. Kan? Letaklah situ. Wah, jenama apa ke letaklah, tampal je lah, pinjam situ. Kan? Macam setengah masa saya, ya, masa zaman-zaman kami lah. Pakat dengan mak. Ni duit hantaran. Kan? Hantaran sebenarnya 1,500 je. Tapi pakat. Masa akad nikah tu tanya hantaran dah pakat dengan mak bapak, mertua apa semua. Kalau orang tanya 15,000. Tipu sunat. Pasal sepupu-sepupunya semua lain belah-belah ribu. Sedangkan 1,500 je. Tipu sunat lah. Pakat, tak ada masalah. Yang dibagi 1,500. Tapi bila orang tanya, berapa hantarannya? 15,000. Kalau nak mahal lagi, buatlah ada 3 juta rupiah. 3 juta rupiah baru 900 ringgit, 1,000 rupiah. Rupiahnya slow je dalam hati. 3 juta rupiah dalam hati. Baik. Ni semua boleh tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang, ya, tu nak ceritanya, kalah ke tak kalah. Yalah, ustaz anak semua kecil-kecil lagi, bolehlah sebut. InsyaAllah. Paling kurang, ya, untuk saya. Ini peringatan untuk saya. Pasal saya kahwin 4 isteri pun semua. Ya. Yang paling mahal pun 300 ringgit. Itu ya. Yang 1,500 tu pun hutang. Ada. Saya. Masa saya nikah dengan tok guru saya nikahkan. Memang disebut 1,500 dalam sijil tu. 1,500 sijil nikah. Pasal masa tu saya belajar di Patoni. Masa tu. Bukan saya lari Patoni. Mula-mula nikah tu. 1,500. Tapi dalam tu tangguh. 700 tangguh. Tangguh tu makna hutang lah. Tapi tak sebut hutang. Sebut tangguh. Kenapa 1,500? 1,500 ni pasal wali tak sebut. Bila wali tak sebut, naik mahar misil. Jadi yang nikahkan tu kena letak mahar misil.
Mahar misalnya mahar yang seumpama. Begitu. Itulah paling mahal 1,500, tapi on paper je. Tak ada apa lah. Okey sampai sekarang. Tak ada masalah. Yang mahal-mahal tu pula baru beberapa bulan nikah dah bercerai. Kan? Ramai tu, hati-hati kan. Mana datuk-datuk? Sila. Baik, nak cerita sini sumastaqamu, nak istiqamah. Betul ke tak betul? Jujur ke tak jujur? Benar ke tak benar? Yang kita baca tiap-tiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Ya, kata rabbuna Allah, nak istiqamah itu payah. Susah. Sebab belum diuji. Bila diuji baru tahu. Dan kalau yang menguji pula, Allah Ta'ala bagi ujian, orang yang paling dekat dengan kita. Aduh, Masya Allah. Anak, abang, kakak, isteri, isteri-isteri yang menguji keimanan kita. Sanggup ke tak sanggup? Ustaz bolehlah isteri banyak, bolehlah lawan-lawan nak marah-marah isteri. Ya, tak tahulah. Kami seorang tu je Ustaz. Kalau merajuk, nak ke mana? Nak tak nak tengok situ jugalah. Terpulang. Ya. Nak ceritanya, ya. Saya ramai. Tapi kalau semua, 4-4, tak kesakit. Sempit dunia ni. Kan? Sini kena marah, sini kena marah, sini kena maki, sini kena halau. Allah. Jadi orang meniaga lah. Besar modalnya, kalau untung, besar untungnya. Tapi kalau besar modalnya, kalau rugi, besarlah ruginya. Kuatlah ujiannya. Sebab itu kena kuatkan hati kita dengan Allah. Jadi, apa yang mendatang, kembalikan kepada Allah. Tenang. Tidak ada masalah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak tahu apa-apa, dan kita tidak mau apa-apa. Kita mau Allah. Sikitlah tips ya untuk menghadapi supaya kita termasuk dalam golongan yang berkata Allahu Rabbuna sumastaqamu. Bukan mudah. Senang disebut, senang dilafaz. Tetapi dalam pelaksanaan perlu kepada ilmu. Perlu kepada kefahaman, perlu kepada keyakinan. Kalau faham tapi tak yakin, tak jadi. Faham lahir daripada pengetahuan. Pengetahuan lahir daripada pencarian ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu tapi tak faham-faham juga. Kan? Tak tahu juga. Pergi duduk, hadir majlis ilmu, mengaji, tapi tak reti-reti juga. Bila tak reti, bila nak faham? Bila tak faham, tak yakin. Yakin itu setelah reti, setelah faham. Barulah datang keyakinan dan setelah diamalkan. Bila faham, diamal. Bila diamalkan, barulah lahir kemanisan. Manisnya dia beramal. Barulah sanggup untuk mempertahankan dan memperjuangkan. Qalu Rabbunallah. Nabi sebut, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, siapa yang ada padanya 3 perkara ini, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Kalau ada 1/3 manisnya. Kalau ada 2/3 manisnya. Kalau ada 3/3 manisnya iman itu. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul yang paling dicintainya mengatasi segala-galanya. Dalam hadis yang lain, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Lebih kasih pada Allah dan Rasul mengatasi kasihnya pada anak, pada mak bapaknya, pada manusia sekalian termasuk isteri dan saudara mara. Itu baru dapat manis iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Seseorang yang mengasihi seseorang yang lain, dia tidak kasih melainkan kerana Allah. Bukan kerana kecantikannya, bukan kerana keturunannya, bukan kerana hartanya, bukan kerana kedudukannya, tetapi semata-mata kerana Allah. Kita kasih pada seseorang kerana Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Seseorang itu membenci apa yang ia telah tinggalkan daripada segala perkara yang maksiat. Dulu dia pernah buat, dah sekarang tinggal. Jangan kembali kepada jahiliyah. Dan dia benci kembali kepada jahiliyah sebagaimana dia benci dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Yang dulu kini selamanya itu tinggalkan. Kan? Jangan nak dulu. Dulu kini selamanya itu tinggalkan, bukan dulu kini dan selamanya bersama-samanya. Tinggalkan. Dah terang-terang dan jelas dah. Siapa? Siapa yang bawa? Kemana nak dibawa? Tinggal. Kembali pada ulama. Menurut dalam Metro ya, ramalan NASA, laporan yang diberikan bahwasanya sekarang ni bumi berputar lebih laju daripada dulu. Dulu tak tahulah berapa, sekarang ni 26 batu ya. 26 batu sebulan. Maknanya 26 batu sebulan ni lebih laju daripada sebelum ini. Tak tahulah sebelum ni berapa. Sehingga kesan daripada kelajuan yang berlebihan itu, daripada biasa, anjakan itu, kesan daripada kelajuan itu, maka pada 2015 akan berlaku matahari terbit daripada sebelah barat. Ramalan dia. Dia kata itu fenomena alam. Bila saya baca yang ni, ya, bila saya baca yang ni, dulu saya tak terfikirlah, memang macam mana matahari boleh terbit daripada sebelah barat? Adakah matahari itu turun, kemudian diundur balik, esok paginya terbit daripada sebelah barat? Saya fikir macam tu je lah. Wah, pelik tu. Kan? Kalau boleh macam memanglah pelik. Tapi itu dah kehendak Allah, kita terima. Yakin akan berlaku. Itu tanda-tanda kiamat. Dan tertutupnya pintu taubat. Dan apabila rupanya bila NASA dah sebut, ya, ahli kaji bintang ni dah sebut, di ramalan ini macam ahli astronomi, ahli falak yang menentukan pada sekian hari bulan matahari akan berada di atas Kaabah. 5.45 matahari akan berada di atas Kaabah. Siapa yang nak tengok ke arah kiblat yang tepat, masa itulah. Tepat tak? Tepat. Sebab perjalanan matahari ini tepat. Tapi dia tak sebutlah 2015 tu berapa, bila, hari apa, dia tak sebut. Tarikhnya tu dia tak sebut. Dan bagi mereka ini satu fenomena alam yang akan berlaku. Matahari akan menjadi terbit daripada sebelah barat. Dan kalau ini berlaku, alamat kiamat yang besar di antaranya terbit matahari di sebelah barat akan berlaku. Wallahu a'lam, setakat tu saja. Kita tak sebut apa. Sebab dulu kalau sebut yang ni memanglah, ustaz jangan percayalah itu apa sebenarnya. Kita pulanglah benda ni, kan. Kita bukan sebut kiamat 2015 macam yang dijangka apa tu kiamat 2012, tak kiamat pun kan. Kita nak sebut tanda-tanda. Kalau tengok hari ni, ya, cuaca tak menentu dan sebagainya. Baik. Yang penting kita kena istiqamah. Kuatkan hati kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebut sini, ya. Itu 3 perkara tadi, ya. Barulah kita boleh istiqamah, dan kata Allah, kemudian melazimkan mereka akan taat kepada Allah, maka tiada ada jenis ketakutan
Fala khaufun ni tidak ada jenis ketakutan, tak ada. Dalam hatinya resah, gelisah, tak ada. Ni orang-orang yang istiqamah ni. Orang-orang yang yakin dengan Allah ni, dia tidak akan ada ketakutan atas mereka itu dan tiada mereka itu duka cita. Tak ada duka cita. Tenang hatinya. Aman, manis. Dan mereka itulah yang diseru oleh Allah dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei yang mana-mana roh, hei yang mana-mana jiwa, hati yang sentosa, yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala, lagi diredai, dialu-alukan pada sisi Allah Ta'ala lantaran wasilah sebab amal yang engkau lakukan, ibadat yang dilakukan, istiqomah yang dilakukan, amal kebajikan, dan Allah Ta'ala merahmatinya. Bila ni? Ini seruan adalah ia pada ketika mati. Jadi rohnya kembali dengan tenang. Pasal dia dah bersedia nak balik. Dah pandai, dah tahu cara nak balik. Malaikat datang bawa kuncinya saja. Tak payah dipaksa, tak payah nak disuruh. Bahkan sudah ditunggu-tunggu. Malaikat maut datang. Tuan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat maut. Lama dah saya tunggu. Kok tak datang-datang? Ni saya ni datang. Oh, hari ini datang. Ya. Mana kuncinya? Sila. Kembali ke contoh. Bukan ada kunci dan sebagainya. Nah, ceritanya begitulah keadaannya. Orang yang sudah biasa pulang kepada Allah, sudah biasa kembali kepada Allah, sudah berulang alik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bak kata guru saya, ya, bila dah masukkan zikir, dah amal zikir ni, insya Allah. Salah satu cara, ada cara lain lagi. Salah satu caranya, bila dah mengamalkan zikir, hati dah sentiasa hidup dengan kalimah, dengan ingatan Allahu Allah, Allahu Allah, ini belajar balik sendiri. Baik. Jadi bila malaikat datang, sudah sila. Sudah ditunggu-tunggu, dialu-alukan. Dan tidak ada rasa, mati itu macam mana dalam kubur apa semua. Tak ada. Tenang. Sebab dia sudah menyangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangka baik. Dan Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kursi, aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Jadi seruan itu pada ketika mati. Perjalanan. Orang-orang yang kenal Allah, dia tak takut mati. Sebab mati itu bagi dia bukannya kita nak menampas dalam alam barzah. Bukan dalam kubur tu. Macam mana nak nampas? Macam mana nak hidup dalam kubur? Tidak. Itu jasadnya. Ni jasad ini besok tidak bertemu dengan Allah ni jasad ni. Habis ni hancur. Ni habis. Dimakan ulat, hancur dalam tanah. Yang nak pergi, rohnya sini, hatinya, rohnya yang pergi mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ulama menyebut orang yang berzikir, yang sentiasa ingat kepada Allah, seperti orang yang hidup di kalangan orang yang mati. Macam mana orang yang hidup di kalangan orang mati? Bagaikan pohon yang subur di kalangan pohon-pohon yang layu. Maknanya hati kita.
disuburkan. Roh kita disuburkan dengan zikir, diberi kekuatan. Sebab yang akan pergi mendapatkan Allah ialah roh. Bila roh ni kuat, roh ni gagah, roh ni terang, cergas, dia akan kembali kepada Allah dengan mudah. Itulah uraian, sikit-sikit uraiannya. Apa yang saya belajar. Kita bak matilah tu. Jadi menyebabkan orang-orang, sebab tu orang-orang yang soleh, orang-orang yang hampir kepada Allah, tidak ada perasaan gundah gulana nak mati. Tak ada. Dan saya ibaratkan bagaikan pengantin yang diiring untuk menuju ke rumah pengantin perempuan. Oh, bapak-bapak sekali ya. Ada yang 2 kali. Saya 4 kali. Jadi bagi saya itulah. Dalam kehidupan kita ni, perjalanan yang indah ialah ketika diarak untuk menuju rumah pengantin perempuan. Yang bujang-bujang tak tahu lagi ya. Kan? Oh, berpeluh. Ada yang terberak-berak. Kan? Bukan takut, tahulah takut kecut ke apa mana, wallahu alam lah kan. Baik. Lagi kalau yang dah tua-tua macam ni diiring-iring pula ya. Oh, tak sangka ya tak. Allah. Cuba bayangkan. Itu baru pergi ke rumah pengantin perempuan. Ini bagaimana kalau sudah kita rindu kepada Allah dan kenal Allah dan kehadiran kita diredai pada sisi Allah Ta'ala, disambut. Bagaimana girangnya lagu Allahyarham Sudirman, lagu Balik Kampung kan. Tengok budak-budak nyanyi. Oh, budak-budak yang nyanyi pun suka kan. Pasal apa? Lagu itu, tengok dia ceria lagu tu. Kalau Balik Kampung kan pasang lagu tu, Balik Kampung, tengok anak-anak menyanyi pun, oh, dia terbayang wajah-wajah ibu, sanak saudara, adik-beradik yang sedang menanti. Lagu Balik Kampung tu boleh ceria, itulah dia. Bagaimana kalau kita menuju Allah Ta'ala, kembali kepada Allah ketika itu, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, balik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hari ini ditulis kat batu nisan. Tapi kalau tuan dalam tu tak kenal Allah, tak, tulislah besar-besar sekali pun. Tak jadi. Di sini tak ada. Saya tengok batu nisan ni di Syria. Batu nisan ditulis, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Tulisan aja. Kalau yang dalam tu tak kenal Allah, yang dalam tu ya tidak bertakwa pada Allah, tak jadi. Tak dapat. Seruan itu tak dapat. Adapun pada hari kiamat maka diserukan dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Besok setelah hari kiamat, artinya masuklah olehmu ke dalam tubuh hamba-Ku, ya. Dan masuklah olehmu ke dalam syurga-Ku. Jadilah kamu di kalangan hamba-Ku. Tengok Allah Ta'ala muliakan dengan perkataan hamba. Kita hari ini nak jadi hamba Allah, takut, gelisah. Rasulullah seronok dipanggil hamba. Hei hamba-Ku, subhanalladzi asra bi 'abdihi, disebut dengan perkataan hamba. Rasulullah seronok dipanggil hamba. Kita hari nak jadi hamba Allah, takut, gelisah, ya, risau, malas nak menghadap Allah, nak menjadi hamba Allah. Sedangkan perkataan hamba itu satu perkataan yang manis dan nikmat untuk dihayati, dinikmati. Perkataan hamba. Aku hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sebab itu ketika Aisyah menegur Rasulullah, ya Rasulullah, tak nak tidur ke ya Rasulullah? Apa je Rasulullah? Aisyah, tak boleh ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Sedangkan dah tak ada dosa. Sedangkan sudah dijamin syurga, tapi masih lagi solat sunatnya terus, masih terus sembahyang sunat. Sehingga Aisyah tegur, ya Rasulullah, tak nak tidur ke? Isteri muda tu kan, cuba bayangkan Rasulullah lebih seronok dengan ibadat sunatnya, untuk
mempersembahkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, ya Allah, bangun malam tu kalau rasa nak terkencing, kuat bangun kan. Lepas kencing, sambung balik tidur. Kan? Tapi syabas dan tahniah kalau yang sanggup, ya. Sedangkan Allah Taala dah bagi dah tu, kan. Kalau yang ada penyakit kencing manis ni memang kalau malam pukul 2 memang kena bangun. Orang kencing manis kan. Ada yang kencing manis ni. Kalau yang ada kencing manis tahulah, dia akan rasa nak terkencing tu memang tak boleh tahan. Sampai mimpi kencing pun ada. Sebaik tak ngompol. Alhamdulillah, nak ceritanya ya, terasa nak terkencing itu. Itu Allah Ta'ala dah bagi dah tu untuk bangun malam. Sila. Allah Ta'ala nak bagi. Supaya nikmat kita bertemu dengan Allah. Pertemuan yang diulang-ulang. Pertemuan yang diulang-ulang. Untuk bertemu yang hakiki. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, pangkat yang lebih rendah sikit. Kedudukan yang lebih rendah sikit daripada kedudukan yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Ada yang nak tambah? Baik, di sini saya ambil kesempatan sikitlah untuk bukan nak meminta, bukan nak mengeluh, tapi nak menunjukkan jalan, gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang kok zakat lebih ke, ataupun zakat yang belum sampai lagi, sepatutnya niat tu mungkin 2-3 bulan lagi, ya, boleh disegerakan. Cuma tadi bendahari saya bagi tahu saya, Ustaz, hutang di kedai dah 10,000. Tapi saya bagi dah tadi, saya usaha dapatlah 2,000. Ya, 2,000, lepas tu usaha lagi, ada satu tempat lagi saya usaha dapat 1,000, 3,000. Jadi ada baki lagi 7,000. Kok siapa yang nak buat saham? Ni hutang di kedai ni hutang untuk makan anak-anak. Sebab baru ni cuti, jadi banyak yang tak bayar yuran, tersangkut hutang ni. Jadi kok siapa yang nak, ya, ada saham. Sebab satu suap, satu teguk kita bagi pelajar minum, ya, anak-anak pelajar minum ni pahalanya seperti membina Kaabah 70 kali. Ingat senang? Kaabah nak suruh roboh, susah. Nak bina Kaabah sekali pun tak dapat. Tapi mereka-mereka, ni hadis Nabi, mereka-mereka yang memberi sesuap, ya, anak-anak pelajar agama ni, yang lillahi ta'ala, belajar agama lillahi ta'ala, untuk, ya, bagi sesuap makan dan minum, insya-Allah Allah pahalanya lebih baik daripada membina Kaabah 70 kali. Jadi lepas ini bolehlah, ya, yang ada kalender apa semua, kalau tak nak jumpa saya bukan hari ni, bila-bila, kok ada, ya. Jadi saya ni bukan mengeluh, tak ada. Nak ceritanya siapa kod-kod, ya. Sebab ini peluang untuk membantu. Tu 7,000 tu yang di kedai sajalah, yang lain-lain tu tak apalah. Kalau nak tu telefon saya tak sebut sinilah. Ya. Biar saya ingat Allah je lah. Itu. Kod ada tadi, nanti kalau saya tak bagi tahu, Ustaz tak bagi tahu. Jadi saya bagi tahulah. Wasilahnya, ikhtiarnya saya dah buat, terpulang. Allah Taala buka pintu hati tuan-tuan untuk membantu tu, terpulang. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.